Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadil Tuan Pengurusi Majlis, yang dikasihi Sahibul Fadilah Yang Berhormat Ustaz Hanif Ghazali, Ashabul Fadilah, pimpinan masyarakat, tuan-tuan guru, alim ulama, tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi hari Jumaat yang mulia ini kita dapat bertemu, dan saya dipahamkan ini adalah kuliah yang pertama selepas daripada PKP 3.0. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kekuatan untuk kembali mengimarahkan pengajian-pengajian dan kembali mengimarahkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala sesudah dibuka kembali. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, kesempatan pertemuan pada pagi ini saya memilih dua ayat daripada surah Luqman untuk kita jadikan sebagai asas perbincangan agar sama-sama kita dapat mengambil pengajaran daripada peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surah Luqman ayat 31 dan 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillah liyuriyakum min ayatihi inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Wa idza ghashiyahum mawjun kazzulali da'u Allaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal bar faminhum muqtasid wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala ayat 31-32 dari surah Luqman dimulakan Allah dengan alam tara, yang bermaksud tidakkah engkau perhatikan. Jadi ayat seumpama ini nak suruh kita guna panca indera. Kita ada mata, kita ada telinga, kita ada panca indera yang lain. Panca indera itu patut kita manfaatkan untuk melihat, memerhati, mengambil perhatian terhadap apa yang ada di sekeliling kita. Antara benda yang ada di sekeliling kita ialah al-fulka, annal fulka tajri fil bahr.
Antara benda yang perlu dilihat ialah kapal yang ada di lautan. Jadi bila kita sebut tentang kapal yang ada di lautan, sudah tentu kita mula sekali tergambar bagaimana lautan yang luas. Muka bumi kita ini penuh dengan air. 1/5 daripada muka bumi daratan, lain pada tu semua air. Jadi laut-laut yang sangat luas. Itu gambaran mula. Yang kedua, kapal yang ada di atas lautan. Jadi kapal ni kalau kita tengok dari dekat besar, tapi bila berada dalam lautan, kapal hanyalah kecil. Sampai digambarkan keadaan kapal ni macamlah daun kayu yang timbul di permukaan air. Jadi tergolek-golek dengan air yang ada yang sangat banyak, sementara kapal yang ada di atas itu hanyalah satu keadaan yang kecil berbanding dengan lautan. Jadi apa yang ada itu, kata Allah, boleh berlayar di atas lautan yang begitu luas bi ni'matillah, dengan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bukan dengan nikmat Allah, tak mungkin kapal boleh terapung di atas permukaan. Tak boleh nak terapung di atas permukaan air. Nak terapung macam mana? Kalaulah sebatang paku, sebatang jarum diletak di atas air boleh tenggelam, macam mana kapal yang besar nak boleh ada di atas air? Jadi kalau tengok satu sudut, kita kata kalaulah jarum, kalaulah paku tenggelam, hak besar lagi-lagilah mudah tenggelam, lagi berat lagi mudah tenggelam. Tapi bi ni'matillah, dengan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, kapal boleh berada terapung di atas permukaan air. Allah suruh tengok ini. Semua itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hasil daripada kita tengok, hasil daripada kita perhati apa yang berlaku yang disebutkan tadi, liyuriyakum min ayatih, kata Allah, untuk diperlihatkan kepada kamu sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu adalah sebahagian daripada tanda. Tanda kekuasaan Allah ni sangat besar, tapi itu adalah sebahagian. Hak sebahagian tu pun, Masya Allah, lautan yang luas. Kemudian di lautan yang luas ini ada ombak. Kemudian keadaan ombak ni pula, Masya Allah, tak pernah berhenti. Kemudian di dalam lautan itu terisi segala hasil mahsul yang boleh dimanfaatkan oleh manusia, oleh makhluk yang ada dalam hidupan. Jadi maksudnya kalau kita perhati, itu sahaja sudah cukup menjadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah nak tunjuk pada kita. Tengok pula kapal boleh terapung, boleh berlayar di atas lautan, lagi tanda kekuasaan Allah diperlihatkan di sana. Ini yang Tuhan sebut liyuriyakum min ayatih. Allah nak tunjuk tanda-tanda kekuasaan dia untuk manusia perhati. Kemudian inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur. Kata Allah, tanda-tanda kekuasaan yang ditunjukkan tadi, dia jadi manfaat, dia jadi bernilai bagi orang yang banyak sabar dan orang yang banyak syukur. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut tentang kesabaran.
Dan dia sebut tentang kesyukuran, dua benda di ujung ayat tu, satu tentang sabar, satu tentang syukur. Ulama tafsir dia kaitkan cerita kapal, cerita laut dengan sabar, dengan syukur ni kerana orang yang menempuh pelayaran mestilah orang yang memiliki kesabaran yang tinggi. Kalau tak sabar tak boleh. Kalau sekiranya tak tabah tak boleh. Bukan nanti menempuh pelayaran di lautan kena sabar. Orang yang buat rumah tepi laut pun kena sabar. Sabar dengan angin, sabar dengan banjir, sesekali air laut naik. Jadi banyak kesabaran dalam kehidupan, lebih-lebih lagi kepada orang yang berlayar di lautan. Sabar dengan mabuk, sabar dengan ombak, sabar dengan tiupan daripada angin dan sebagainya. Semua itu memerlukan kesabaran. Dan sesudah melalui kesabaran, dah sabar menempuh segala cabaran, sampai di tempat yang dituju dengan selamat, maka keselamatan itu membawa orang itu kepada bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, gambaran kehidupan manusia ada di sebalik apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat 31 ni. Nah, kita biasa pilot dapat saksikan. Kemudian kita renung apa yang kita saksikan itu dengan kehidupan kita. Sebab tu orang kata hidup ni seperti orang belayar di lautan. Sesekali tenang, sesekali ombak, sesekali badai taufan. Kita nak hadapi kehidupan ni kena banyak bersabar. Dengan kesabaran kita itu, kita akan menempuh dengan jaya kehidupan kita. Waktu itu kita akan jadi orang yang bersyukur. Cantik tentu Allah Subhanahu wa taala jadikan kehidupan. Cantik Allah jadikan lautan, jadikan kapal untuk manusia tengok, manusia perhati, manusia boleh rasai apa yang ada di atas kapal, apa yang ada di dalam lautan. Allah jadikan ini bukan kosong, bukan saya saja, tetapi liyuriyakum min ayati, untuk Allah nak perlihat tanda-tanda kekuasaannya. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita boleh nampak. Itu ya harapannya, mudah-mudahan kita boleh nampak. Jangan sampai tak nampak. Ada orang tengok saja tapi tak melihat, kosong pandangannya. Saya selalu buat contoh cerita satu budak di zaman Khalifah Harunur Rashid. Dia nyalakan api, nungguk sampah kepada bakar gitulah, campur dengan kayu-kayu kering menyala. Lepas tu dia tengok api, dia teriak. Tengok api yang sedang menyala tu, dia teriak, ayat mata meleleh. Khalifah Harun Rashid lalu, dia tengok budak duk teriak kat lengkuk api. Dia tanya, apa siapa kamu teriak? Budak ni kata, saya bila tengok api ni saya teringat bagaimana keadaan api neraka Allah Subhanahu wa taala membakar manusia. Budak dia tengok api itu, jauhnya pandangan dia sampai dia melihat bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala dengan api ni. Ini yang kata bukan sekadar tengok dengan pandangan kosong, tapi dia melihat sampai ke mata hati dia, jauh pandangan dia. Khalifah Harun Rashid ni, Allahu Akbar, hebatnya budak ni. Dia pujuk budak ni. Dia kata, anak, jangan menangis, jangan susah. Pasal apa? Pasal api ni, api neraka tak akan bakar kanak-kanak di dalamnya. Kanak-kanak macam kamu ni tak akan dibakar. Bila sebut lagu tu lagi kuat dia teriak.
kok mana pula ni aku pujuk dah ni, yang teriak lagi kuat pasal apa? Dia jawab balik kepada khalifah, dia kata, tuan, saya bila sebut ni lagi rasa takut. Pasal apa? Sebab saya tengok tadi waktu nak nyalakan api ni dia sambak kayu hak kecil-kecil dulu. Allahu Akbar. Sebelum daripada dia makan kayu hak besar, dia ambil hak kecil dulu. Jadi menyebabkan saya lebih takut kalau sekiranya bakaran api neraka Allah tu sambak budak macam saya dulu. Ya Allah ya Rabbi. Ini yang kata tengok dan lihat, dia akan ambil iktibar. Tapi kalau takak perhati kosong gitu, saya tak ada apa. Jadi macam satu kisah yang kedua, seorang tok guru tasawuf mengajak anak-anak muridnya tentang zikir, mengajak untuk menghayati alam, mengajak, ialah ulama tasawuf memberi penekanan soal yang berkait dengan hati, dengan kehidupan, dengan apa semua. Satu hari dia nak uji anak murid ni, bawa pergi tepi laut, macam cerita kita lah, duduk tepi laut ni. Bila bawa ke tepi laut, kebetulan waktu tu musim tengkujuh, ombak bombak tepi laut duduk hempas pantai. Jadi tok guru ni bila ombak macam ni kuat, anak murid tengok semua, dia pun tanya anak murid. Anak murid yang sudah diasuh dengan pelbagai ilmu-ilmu kesufian ni lah, tanya satu murid dia. Dia kata, kamu bila tengok laut ni kamu nampak apa? Tok guru ni duk agak apa? Dia duk agak anak murid tadi ni akan jawab macam kita duk cerita, nampak kebesaran Allah, nampak keagungan Allah, luasnya lautan tidak bertepi ni, Masya Allah, macam-macam lah. Dia duk bayang gitu, nampak kekuasaan. Tiba-tiba anak murid ni jawab, dia kata, tok guru, kalau laut sampai terang ni ikan mesti mahal. La ilallah. Dia nampak dekat ikan tu ya. Dia kata ikan mahal tok guru kalau terang ni punya laut. Jadi maknanya bukan salah pandangan dia tu, tapi tak sampai. Jadi tok guru ni dengan ilmu yang dia ajar, dia mengharapkan anak murid ni sampai untuk fikir. Rupanya dah, dia duk nampak kalau lagu ni ikan mahal. Ni temenung boleh pergi RM20, boleh pergi RM15 ni kalau sampai terang ni. Fikiran tu ada, pandangan tu ada, tapi tidak sampai kepada maksud liyuriyakum min ayatih, untuk diperlihat dan dinampak kepada manusia tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah sambung sikit lagi ayat tu. Bagaimana Tuhan menyebut, wa idza ghasyiyahum maujun kasulan, waktu kapal di tengah duk berlayar di lautan ni, tiba-tiba kapal ni dipupuri oleh ombak besar. Tagamana mauj, tagamana ombak itu Allah gambarkan kazulal. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ayat Quran ni mula-mula turun pada orang Arab. Arab ni dia agak jauh daripada laut. Tangtu saja pun sudah cukup menunjuk kebesaran Tuhan. Sebahagian saja dari orang Arab hak biasa pergi ke laut, hak lain duk biasa di padang pasir. Jadi Allah melayan manusia hak tak biasa dengan laut, maka Allah gambarkan ombak laut ni terang mana? Kazulal, keadaan dia seperti bukit. Ombak ni dia macam dengan bukit. Sebut bukit, orang Arab nampak. Pasal apa? Mereka banyak berjalan. Bila banyak berjalan, mereka melihat jibal, bukit. Jadi tengok bagaimana bukit-bukit pasir, tengok bagaimana bukit-bukit batu yang penuh, yang berada di padang-padang pasir, yang berada di negara Arab. Jadi mereka boleh bayang, Allahu Akbar, tara ni rupanya ombak laut ni, tara bukit ni. Kalau hak Mekah tu biasa tengok macam mana bukit-bukit yang ada di Mekah. Jadi dia tengok bukit itu, Tuhan kata kazulal, maka pada waktu itu dia sudah tergambar bagaimana keadaan yang ada kepada ombak yang berlaku seperti bukit dan gunung gadang. Kemudian Tuhan gambarkan keadaan
keadaan manusia yang dipukul dengan ombak yang besar seperti gunung, seperti bukit itu, keadaannya ialah da'awullaha mukhlisina lahuddin. Seluruh penghuni ataupun seluruh penumpang yang ada di atas kapal tadi, tak ada dah tempat untuk mereka berlindung, melainkan mereka berdoa minta diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu tu kalau atas kapal ni lah ada segala apa hak sakti. Hak bawa kerih ke, kerih tu ada sakti, kerih pun tak jadi apa dah. Kalaulah pada waktu itu ada sesuatu yang boleh dijadikan tempat berlindung ni pun tak jadi apa dah dengan ombak begini besar. Yang ada hanyalah ketika itu Allah. Pasal tu orang hak biasa lalui perjalanan ni, bila baca ayat ni memang dia nampak sungguh-sungguh. Wallahu a'lam, boleh jadi tuan-tuan yang biasa dengan laut lalui pengalaman-pengalaman ini. Orang hak pergi ke laut tu jumpa macam-macam lah. Ombak ni biasa. Ada satu orang dia pergi laut seorang-seorang. Bila pergi seorang-seorang, duk pengalaman biasa duk pergi ni, bawa pukat hanyut pergi lepas, tunggu lagi tarik balik. Dia cerita dia tak nak jadi kehabuan kat dia sekali itu, turun pergi, selesai dah pukat apa semua, tarik dah, naik buh tebut, tengok-tengok minyak bot ni kurang. Bila kurang dia kata buka penutup tangki ni, buka botol tu, bot sedang berjalan. Dia kata bila jalan, tuang pegang penutup nak tutup, tah macam mana tersalah, terpelanting jatuh pergi laut. Tak ada nak fikir banyak, tak ada nak fikir banyak dah. Duk tengok ke tudung hak penutup ni, terjun pergi nak ambil tudung. Sama dengan terjun, sambak tudung, bot duk jalan. Bot tinggal dia, boleh tudung ke dia, nak berapa tudung ni? Tuan-tuan ni, keadaan yang macam ni dengan tudung hadu ada kat dia tu nak buat apa? Dia cerita kat saya pengalaman ini. Dia kata, ya Allah, tengok bot duk pergi ni, kita duk tang ni, tudung duk ada, nak buat apa tudung? Waktu tu yang ada kepada saya hanya Allah. Ni tuan-tuhan, Tuhan gambarkan. Nah, bila duduk keadaan macam tu, tak ada tudung ni, tak jadi manfaat apa dah. Pasal bot sudah tinggal dia. Dia ceritalah, dia kata saya berenang, dia kata hamba bot ni nak jadi kehabuan Tuhan nak selamat ni, dia main ombak. Nah, ombak-ombak ni jadi ada riak-riak yang ada ombak ni, menyebabkan bot ni jadi tak apa laju sangatlah. Bila tak apa laju tu, dia kata alhamdulillah boleh naik balik, pegang bot boleh naik. Berasa macam Tuhan bagi hayat semula kepada dia, hidup semula selepas mati. Ini keadaan cerita orang-orang hidup di laut, macam-macam cerita. Tapi bila kita dengar lagu tu, kita tak ish, kalau lagu tu no bahaya laut. Ada kata dah, laut ni satu yang bahaya, dia tenggelam. Darat banyak lagi, dia kata darat. Orang harus masuk hutan apa semua banyak lagi, dahan patah, binatang bisa lah, kuning-kuning semua, dia kata lagi banyak. Laut ni satu ya, tenggelam. Kata tenggelam pun pakai balik tak ada lah. Tapi itulah gambaran. Banyaklah cerita-cerita tentang lautan. Cuma Allah gambarkan bagaimana orang hadut tengah laut, tiba-tiba dipukul ombak. Ombak ni pula dahsyat, sebesar gunung ganang ombak itu. Maka pada waktu dia berdepan dengan keadaan yang macam ni, tak ada kepada dia, bot kapal sudah tak jadi apa-apa nilai kepada dia. Yang ada hanyalah doa kepada Allah. Tu orang hak duduk di tengah laut. Saya duk biasa jugalah naik feri lah. Feri ni biasa sebenarnya.
daripada Kuala Kedah pergi Pulau Langkawi, sejam setengah. Naik musim ribut, musim tengkujuh. Sikitlah pengalaman kita lalu itu, tak tahu mana sebenarnya tu. Tapi sekali dia pukul boleh tahan juga lah. Tengok bot ni dia duk berusaha nak lari daripada ombak, nak apa semua ni, nak kontrol, nak tak mau bagi teruk sangat. Tapi pengalaman ni memberi pengajaran. Rupanya waktu yang kita paling takut dalam laut, waktu ombak besar ni, ketika bot diangkat daripada depan. Dia main ombak depan tu, dia angkat naik tinggi tu, dia turun ni hak dalam perut ni habis. Pasal tu ferry itu gantunglah plastik hitam tu. Hak dalam perut ni dia mula nak keluar waktu turun tu. Turun ni dia menjunam tu. Waktu tu kita duk bayang kalau dia junam terus habis. Hanya Allah saja yang ada. Saya pernah lalui beberapa kali. Hak depa tadi pasang gambar Hindustan pun tutup. Video tutup. Tayangan apa, lagu apa pun tak ada, pakat duk sengap waktu tu. Waktu tu hanya dengan Allah. Sagi dia masuk pergi kawasan hak bukit-bukit sikit dekat lah sana, pasang balik gambar Hindustan tadi ni. Habis dah, selamat dah. Ni tentu orang yang lalui laut, naik kapal terbang, bergoncang kapal terbang. Waktu tu kita ada apa? Dia main terbayang habis, MH hilang, MH apa semua terbayang habis. Waktu tu, wah ya Allah ya Rabbi, apalah nasib aku apa semua. Waktu tu yang ada hanya Allah. Kalau ada surat Yasin buat keluar baca, kalau boleh buat nak mengucap lah, hanya ada Allah. Tapi Tuhan kata falamma najahum ilal bar, bila depa sudah selamat, dah naik pi ke darat, pada waktu itu faminhum muqtasid, ada yang tetap teguh berterusan dia sebagai tanda syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan bagi kepada dia keselamatan, kesejahteraan, menyebabkan waktu itu dia benar-benar reti bahawa dia hamba Allah Subhanahu wa taala, terus kehidupan perjalanan hidup sebagai seorang hamba. Tapi sebaliknya, wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Ada tuan-tuan dari kalangan manusia yang tidak setia. Dah Tuhan bagi kepada dia keselamatan, Tuhan bagi kepada dia kesejahteraan, tiba-tiba dia jadi orang yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kita baca ayat ni tuan-tuan, tentu orang hak duduk laut pun biasa, darat pun biasa, bukit pun biasa. Kita renung ayat ni, kita akan nampak bahawa Allah Subhanahu wa taala rupanya sedang tunjuk kepada kita perjalanan hidup. Kita nak kena berjumpa dengan berbagai-bagai bentuk kejadian-kejadian yang semua itu akan memberi pengajaran dalam kehidupan. Tuhan buat main tuan-tuan kepada kita. Orang haduk laut, cara laut jumpa dengan ombak. Ni haduk atas bukit. Orang jerai haduk keliling gunung jerai. Kami duduk dalam tepi gunung, duduk kaki gunung, ayak laut tak sampai. Kepala ayak turun belah. Kepala ayak tuan-tuan boleh turun daripada gunung jerai, dia turun macam tsunami. Macam tsunami. Tuhan boleh buat. Ada orang yang tak kena kepala ayak pun dia tak kena, tsunami pun dia tak kena, ombak laut pun dia tak kena. Tuhan buat main COVID, tengok pun tak nampak. Tapi takut kita jadi gerun, takut
takut tuan-tuan kepada penyakit ni. Pasal apa? Dia berjangkit, kita tengok dia tak nampak, tapi bila dia kena teruk. Allahu Akbar. Saya ada tiari duk jumpa kawan-kawan hak kena, duk cerita, ya Allah, dahsyatlah, dahsyat. Hak menapah tak lepas, dia penat. Ada hak cerita sedu. Tak ada dah waktu tu, ingat tak ada dah. Ada satu sahabat ni cerita, dia sesak nafas sampai dia kata waktu tu sambil duk tunggu ambulan nak mai, sambil duk panggil anak, tulis ni, ayah ada hutang dengan siapa, tak ada nampak lain, nampak mati tuan-tuan. Jadi Allah datangkan semua ini, hak laut cara laut, darat cara darat, udara cara udara, hadut atas bukit cara bukit, Tuhan datangkan semua ini. Allah nak berbicara dengan manusia. Allah nak sampaikan mesej dia kepada manusia. Ada cara Tuhan berbicara dengan ayat-ayat dia. Ada ketika Tuhan berbicara melalui lidah Rasul dia. Ada ketika Tuhan berbicara dengan manusia melalui alam dia. Dan ada ketika Tuhan berbicara dengan manusia melalui kejadian-kejadian yang berlaku di sekitar dan sekeliling dia. Ini Tuhan nak bicara dengan kita. Kita ni kena selalu duk perasan, apa hak jadi keliling kita ni, Tuhan nak apa ni kat kita ni. Ada benda yang Tuhan nak bagi tahu kita. Masya Allah, tabarakallah tuan-tuan. Ini sebagaimana yang kita baca tadi, liyuriyakum min ayatih. Allah nak memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan dia. Maka tuan-tuan, di sebalik tiap-tiap kali Allah datangkan apa-apa, hak atas gunung, cara atas gunung dia mai kepala air, hak duduk tepi laut dia mai cara tsunami, hak duduk kat darat, semua kita ni ditimpa dengan musibah Covid. Ada dari kalangan manusia yang muktasid, dia beruntung. Bahasa mudah kita sebut orang yang beruntung lah. Maka orang hak beruntung ni, kata ulama, dia ada 3 kumpulan di kalangan orang beruntung. Satu, orang yang sehat, selamat, tak kena apa. Orang kena kepala air, dia tak kena. Orang kena tsunami, dia tak kena. Pilot dia tak biasa kena, dia selamat. Dia bersyukur dengan keselamatan itu, dan dia jadi hamba Allah yang baik. Pasal apa? Mengenangkan nikmat Tuhan bagi kat dia. Lah satu kampung ni, satu kampung, rumah ni kena, rumah ni positif, rumah ni positif, dia tak kena. Satu keluarga dia tak kena. Waktu tu ingat apa? Alhamdulillah, Tuhan selamatkan kita. Syukur pada Allah. Ada sikit-sikit kita bantu kawan-kawan hak ni, hak terkena dan sebagainya, kita bantu. Tekak kita boleh. Syukur di atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri. Orang ni selamat, orang ni beruntung. Yang kedua tuan-tuan, orang yang bila Tuhan datangkan ujian ni, dia kena. Rumah dia kena, kemudian mungkin dijangkiti dengan Covid. Lepas dia kena, lepas tu sembuh. Kena, tapi lepas pada tu basuh, cuci, balik apa semua, selamat dia, sehat balik. Dia bersyukur dan dia jadi seperti orang yang pertama, dia juga beruntung. Yang ketiga masuk dalam kelompok yang beruntung juga, orang yang ditimpa, kena musibah tu kepada dia sampai ke peringkat membawa kepada kematian dia. Musibah kepala air, 6 orang mati. Tsunami tuan-tuan hak kena di kota Kuala Muda, berapa ramai meninggal. Hak kena di bandar Aceh, berapa ramai yang meninggal. Dia meninggal dalam kejadian itu. Nah, hak sini tuan-tuan 6 orang meninggal dalam kejadian tu. Dia disenaraikan sebagai orang yang terkorban, tapi dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Dia juga beruntung.
Tuan-tuan lagi kenal lah, daripada antara 6 orang yang meninggal kes kepala ayak di Gunung Jerai ni, salah seorang dia bekas imam. Macam mana Tuhan tunjuk? Berapa hari dah duk cari jenazah mayat tak berjumpa, tapi bila berjumpa duk di bawah lungguk-lungguk kayu apa semua. Kalau bayangan keadaan dia duduk tu, kalau jumpa Allah, habis dah, tubuh hancur. Tapi buat keluar mai sikit sangat cedera ada di tubuh. Dengan tempoh masa tu patutnya badan ni boleh jadi bengkak, boleh jadi apa dah, busuk dah. Tapi Allah tunjuk kekuasaan dia. Masya Allah, tabarakallah tuan-tuan. Ni di sebalik kejadian, dan ini adalah kelompok-kelompok yang beruntung. Dan di sana Allah gambarkan sudah tadi, bagaimana ada manusia yang Tuhan bagi berlaku musibah-musibah seumpama ini, dia masuk dalam kelompok yang rugi. Rugi pasal apa? Satu, dia sihat, dia selamat, dia tak kena apa. Lepas tu dia duduk sembang besar. Dia mula tuntut dia jadikan, dia tak, kita tak kena, antibody kuat. Hampa hak jenis lemah ni boleh lah duk kena COVID ni, aku tak ada apa. Duk sembang deras. Buka masjid pun tak pi, tak ambil peduli tuan-tuan soal agama, soal kehidupan, kebaikan dunia akhirat ni tak ambil peduli. Dia kira hidup cara dia. Ni manusia yang rugi. Yang kedua tuan-tuan, dari kalangan orang yang rugi siapa dia? Orang yang Tuhan uji kena musibah, lepas pada tu dia sihat. Bila sihat patutnya hang ambil lah pengajaran. Hang ni macam hidup mati semula dah ni, cukup lah hang mana lepas-lepas ni. Tak, dia nak ulang balik perangai lama dia. Ada tuan-tuan hak jenis ni, Allahu Akbar, ada di keliling kita. Paling kita takut hak jenis ni adalah kita. Orang yang diuji, ditimpa dengan sesuatu musibah, patutnya dia faham dah, ni Tuhan nak abang sesuatu kat aku ni. Bila sihat balik, cukup lah. Tak cukup, dia nak terus juga perangai lama dia. Ini orang yang rugi. Dan yang paling rugi tuan-tuan ialah yang ketiga, kena musibah. Dengan musibah itu dia meninggal dunia, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Allahu Akbar. Wal'iyazu billah. Kita tak tahu tuan-tuan penyudah, penghujung daripada kehidupan kita tak tahu. Cuma hak kita duk minta, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Hak tu lah tuan-tuan. Ni kita hak duduk rosah ni, usaha dalam hidup kita ni untuk nak jadi baik, untuk nak jadi bertambah baik, untuk duk perelok diri, untuk nak bertaubat di atas dosa kesalahan dalam kehidupan kita ni. Pasal apa? Pasal duk kena ni. Duk mai tuan-tuan segala musibah ni, tapi Allah masih beri peluang pada kita. Mai kepala ayak kita selamat, kita di laut kita selamat, naik kapal terbang kita masih selamat, kita duduk di mana-mana selamat. Sampai COVID melanda satu dunia, mati sampai berpuluh ribu dah di negara kita. Dunia ni sudah juta hak kena, kita selamat. Tak mau ambil pengajaran lagi kah di atas apa yang Allah datangkan kepada manusia? Cukuplah tuan-tuan, itu menjadi iktibar dan pengajaran. Mudah-mudahan ayat yang kita baca pagi ni, 2 ayat daripada surah Luqman ayat 31 dan 32, baca, perhati, tengok, ambil iktibar, ambil pengajaran, dan sama-sama kita baiki diri kita. Mudah-mudahan tuan-tuan, dari hari ke hari, dengan bertambahnya usia kita, bertambah kebaikan dan amalan dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas ruang kesempatan dapat bersama tuan-tuan